Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak terangkan, nak bagi review sikit berkenaan dengan Mobilia Holding. Mobilia Holding ni akan listed di Bursa Malaysia bulan Februari. Jadi jom kita tengok sikit lah sama adakah menarik ataupun tidak Mobilia Holding ni. Berapa key take away? Mobilia Holding ni akan disenaraikan di papan kedua Bursa Malaysia yang dipanggil sebagai ACE Market. ACE Market ni untuk rumusan lebih kepada company yang lebih kecil lah. Itu dia punya rumusan. Sektor consumer product and services. PO price dia tu 0.23 sen. 23 sen. Dan market cap sebanyak 92 juta. Market cap dia very small. Pada valuation untuk financial year 19 sekitar 11.5. Sekejap lagi kita akan tengok beberapa key penting daripada sudut business, financial and valuation. Kita buat quick review. Kita tengok sama adakah yang menarik ataupun kurang menarik. Berapa update penting? Ini video ni dilakukan pada 6 hari bulan lah. 6 hari bulan. Sekitar closing of application 9 Februari. Hari Selasa. 6, 1, 7, Ahad, 8, 9. Hari Selasa. Kena apply menggunakan EIPO. EIPO di Maybank, CIMB, Public Bank adalah caranya untuk apply. Okay, kemudian kita tengok daripada sudut bisnesnya. Bisnesnya kita tengok dia punya main business is design and manufacturing home furniture. Kayaknya dia buat perabot. Dia buat perabot dan dalam perabot dia tu dia pecahkan beberapa sektor. Dan yang paling banyak merupakan dining room. Dining room ni kayaknya meja makan, mungkin kerusi makan, mungkin kabinet dapur, lebih kurang 68%. Dan ada living room, lebih kurang 21% daripada revenue. Kemudian bedroom, 7% daripada total revenue daripada sudut pembuatan furniture. Yang boleh tengok kat sini, meja makan. Ini beberapa meja di living room. Okay, kemudian kita ambil beberapa key advantage je lah. Ini dia produce wide range of home furniture and design. Semua ada. Daripada segi dapur, daripada segi furniture dapur, furniture bedroom, living room, semua ada. The diversified market base. Apa maksud diversified market base ni? Dia tertumpu pada satu tempat saja. Dia across six continent. Maksudnya dia ni lah. Ada di UAE, ada di Australia, ada di Mexico, ada di Greece, ada di Eropah, ada di Sweden, Italy, Germany. Kemudian dia stated kan, dia ada good long term relation with customers. Ada yang dia pegang projek tu sampai 10 tahun, long term relationship. Contoh-contohnya company yang dia ada relation dari segi customernya, Noble House Home, Ivory, Lima Trading, Subtube. Kemudian daripada segi suppliernya ada CL Tan, Kion Industries. Ini beberapa syarikat yang dimentionkan oleh Mobilia Holding. Dan dia fokus pada automation juga. Automation in manufacturing process. Dia ni lah untuk tingkatkan production. Kemudian apa yang bagusnya adalah quality. Artinya, diterangkan antara 2017 hingga sekarang, hanya sekitar 0.15% saja produknya ada defect. Yang lain tu, dia deliver produk yang bagus lah. Daripada segi material purchasingnya, wood preparation and manufacturing, kemudian assembly, kemudian delivery. Hanya 0.15% saja yang defect. Cumanya, apa risiko? Risikonya adalah dia sekitar 55 hingga 66% adalah ekspor. Bila ekspor, weakening of USD boleh impact syarikat lah. Sebab dia nak ekspor. Kalau USD melemah, akan
mengurangkan profit margin syarikat. Dan high competitive market. High competitive market ni maksudnya senang orang nak buat. Banyak syarikat yang buat furniture ni. Di Bursa Malaysia sendiri pun banyak syarikat yang buat furniture ni. Terbaru adalah yang saya perasan adalah dia agak high debt lah untuk syarikat yang kecil ni. Sekitar 17.5 juta. Jadi this one is a risiko. Bukannya what we call as setiap bisnes ada risiko kan. Jadinya salah satunya adalah dia agak high debt berbanding untuk syarikat yang kecil macam tu. Ya, jadi kita boleh tengok apa kita boleh tengok adalah utilization of proceed dia. Daripada utilization of proceed kita boleh nampak sekitar 42%, dia akan raise up capital 13.8 juta. 38 juta sekitar 5 juta, sekitar 5.8 juta dia construction of building, office and factory dia. Kemudian ada sekitar 10% dia nak beli mesin. Yang ketiga, itu yang saya sebut tadi tu. Dia nak guna sedikit untuk bayar dia punya hutang. Dia akan gunakan sekitar 13 juta ringgit untuk bayarkan hutang. Tak masalah sebenarnya untuk bayar hutang ni as long as company keep on growing. Biasalah mana-mana company pun nak grow mesti kena berhutang. Ada company yang nak grow ada hutang. Okey dapat. Kecuali kalau company tu inilah cash dia banyak. In this case bukan that case lah. Kemudian kita tengok daripada working capital dan listings expense. Sebab dia raise up capital kecil je 13.8 juta. Listings expenses saja dia pun dah 21 juta. Banyak lah sebenarnya. Okey. Itu daripada sudut bisnes. Daripada sudut financial, menarik di mana growth dia tu untuk revenue growth 16.5%. 16.5% antara 2017 hingga 2019. 2020 tak lengkap lagi, dia masih belum keluarkan financial report. Kemudian double digit profit growth. Kita boleh nampak growth profit pun gross profit margin 20% dia punya growth. Profit after tax pun nampak 15.9%. Daripada sini good for this company yang untuk this company ada growth. Kemudian kita boleh tengok ROE dia pun double digit. Ini based on dia punya corporate presentation is that dia punya ROE dia keep on being high sekitar 31%, 27%, 35% dan 24% annualized untuk 2020. Kemudian daripada segi debt, ini saya highlight sikit, debt bertambah. Tapi debt bertambah bukannya nak cakap dia teruk. Debt bertambah sebab dia nak expand. Jadinya expansion dia tu baguslah. Nanti bila dah expand untuk tingkatkan output dan lepas tu kita tengoklah macam mana syarikat ni nak cover dia punya debt tu. Daripada sudut valuation, saya masuk sikit sudut valuation. Ni penghujung. Daripada sudut valuation, kita cuba bandingkan dengan beberapa company lah. This one yang agak menarik sebenarnya. Tengok company, contoh Spring, last price 0.395, selling P 27.3, market cap 167 juta. Market cap dia ni double salah market cap dia. Kemudian kita boleh tengok di sini Heviar sini market cap 355 juta. Sengku 427 juta. Valuation lebih kurang macam ni. Maaf saya tersilap kat sini. Dia market capnya ni bukan 37.4 juta. Market cap adalah 92 juta. Saya tersilap di sini. Sebab video pun dah start, saya bagi tahu salah, saya tersilap di sini. Okey. Just nak tunjukkan untuk this company
ada PE 11.5, PE 11.5, market cap-nya hanyalah 92 juta. Berbanding syarikat-syarikat lain, Mobilia ni masih dikira bagi saya agak fairly valued lah. Sebab yang lain pun ada yang 27, ada yang 9. 9. Even Lihen pun 9. Lihen buat 9.3, Jacot 9.4, trailing PE. Nak tunjukkan Mobilia ni berpotensi sama ada first day listing ataupun listing ataupun lepas tu, tapi berpotensi untuk grow further sebab company masih lagi kecil dan daripada sudut valuation tidaklah terlalu mahal berbanding yang lain. Nampak dia within the mean. Untuk saya jumpa di iSaham, median PE-nya hanyalah sekitar 18. Median PE untuk di sektor 18. Mobilia di-valuekan pada PE di 11.5. 11.5 untuk growth dia sekitar 16%, 16% revenue growth dia tu. Jadinya kita boleh tengok agak menarik Mobilia ni. Dari segi target price saya tak tahu, tapi untuk listing untuk kita perhatikan agak menarik. Jadi boleh tengok kalau ada peluang, dan bolehlah kalau siapa yang nak apply sebelum 9 hari bulan Februari, 9 hari bulan last di EIPO Maybank, CIMB ataupun Public Bank. Sumber-sumber yang saya tengok adalah di Corporate Presentation Mobilia Holding Berhad. Saya akan kongsikan. Kemudian di website, juga di iSaham. Okey. Sekian, terima kasih. Kalau ada sebarang soalan, boleh tulis di komen. Nanti saya akan cubalah untuk jawab. Dan all the best. Assalamualaikum.